betul kot 7. Nanti kita tengok soalan asal. Okey, kita tengok soalan asal nanti ni mungkin lebih kecil daripada sebab P itu adalah asid kuat kan. Jadi mungkin lebih kecil daripada 2 ke. Kita tengoklah soalan asal nanti. Okey, jadi P kita tahu asid kuat. Kita tengok balik soalan asal lah. So ini kurang daripada 7. Helium etanoid, nampak, dan air. Okey. So P1 berdasarkan jadual 9 menyatakan nama bagi larutan P dan larutan Q. Larutan manakah yang menunjukkan nilai pH yang lebih tinggi? Terangkan jawapan anda. Okey. Nama jadi nama kat sini kita tengok kat sini bertindak balas dengan kuprum 2 oksida. Okey, logam oksida lah. Untuk menghasilkan kuprum 2 klorida dan air. Jadi bila ada klorida sudah tentu asid HCl kan. 2Cl. Betul tak? Jadi itu adalah asid hidroklorik. Ingat, nyatakan nama. Jangan jawab formula. Dia minta nama. Okey, lagi Q. Q dia bagi tahu kalium hidroksida bertindak dengan kalium hidroksida untuk menghasilkan kalium etanoid. Etanoid CH3 COOH kan. Ini etanoid, ion etanoid, maka macam ni. Okey, bila yang etanoid ni dia terbalik. K tambah H2O. So bila ada ini sudah tentu adalah asid etanoid. Okey. Explain your answer. Maksudnya kenapa kita larutan mana yang menunjukkan nilai pH. Nilai pH tinggi nombor besar ke nombor kecil? Ingat balik. Nombor besar kan? Angka yang besar. Jadi angka besar asid lemah. Jadi terangkan jawapan. Nama bagi larutan P dan larutan Q. Okey, itu 1 markah. Okey, ini jawapan untuk ini. Menunjukkan pH yang lebih tinggi. Itu larutan Q. Okey. Mempunyai nilai pH yang lebih tinggi. Q atau asid etanoid. Kerana apa? Kerana asid etanoid adalah asid lemah. 5 markah tu kat sini. Oh, patutlah. Asid etanoid adalah asid lemah. Maka nampak kat sini lagi sekali kita jumpa kita pasal kepekatan ion hidrogen. So nampak beberapa negeri dia pusing soalan saja kan. Berkenaan dengan kepekatan ion hidrogen. Alright, jadi ini 5 markah. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ini berjaya buat ke tak ni? Tinggi juga ni dia punya soalan ni. Cuma cerita soalan asal ni kita tengoklah pH dia ni. Okey, sebab sini macam salah ni. Cuma macam cikgu tunjuk tadi cara nak tahu dengan tepat lah. Kita tengok hasil kan. Kita tengok hasil maka tahulah asid yang digunakan. Okey, kali ni baru kita jumpa soalan pengiraan. Alright. Okey, jadi bila pengiraan kita besarkan sikit. Oops, ini. Okey, jadi kalau ada highlighter kita highlight kan. Okey, nilai-nilai ini kuprum, klorida dan air. Tulis persamaan kimia dan hitung GCM. So mesti 4 markah ni kan. 5. Dia tanya apa lagi? GCM. Jadi mungkin markah untuk persamaan ni 2. Betul. Jadi persamaan untuk markah untuk persamaan 2 sebab dia kena balance kan. Dan 3 markah lagi pengiraan. Okey, jadi persamaan mesti formula betul. Persamaan tu seimbang. Okey, kita tengok P
Okey, jadi P tadi kita dah tahu asid hidroklorik. Kalau awak tak tahu asid hidroklorik, maka tak boleh jawab lah soalan ni. Tak boleh jawab. Susah mungkin boleh kira bilangan mol je. Okey, jadi kita tahu tadi P adalah HCl. Dia bertindak balas dengan siapa? Cl bertindak balas kat sini dengan kuprum 2 oksida. Ni asid dengan base. Kuprum oksida itu adalah base. Jadi apa hasilnya? Ada 2 ke 3? Ada 2. Ada 2, iaitu garam dan air. Garamnya kuprum Cl2 tambah H2O. Kalau sampai sini saja, maka dapat 1 markah. Tambah lagi 1, 2 Cl, maka sini pun 2. Dapat 2 markah. Okay. So macam cikgu ajar lah. Kalau kelas cikgu juga ajar. Lepas dapat persamaan, buat apa? Tulis. Apa dia Nazran? Tulis kat mana? Nisbah tu Nisbah terus. Tulis info. Macam P tadi ni kan. P. Info yang kita ada V kat sini kan. V adalah 100. Supaya dia akan mudahkan awak kira. Tak adalah awak rujuk balik soalan panjang-panjang ni. Penat nanti. P 0.1 ni apa? M. Kalau dapat 2 ni, dapat kira apa kelas? At least dapat 1 markah. Kira mol. Kira bilangan mol. Bilangan mol siapa? HCl. HCl lah. Okay, jadi sekurang-kurangnya dapat kira. Jadi cikgu lebih suka ajar bulatkan ke highlightkan benda yang tahu, ini tahu. Yang kita nak tahu siapa? Hitung jisim kuprum 2 klorida. Jadi kita bulatkan sini. Dia nak apa? Dia nak jisim. Tanda soal. Jadi awak dah fokus kat situ. Okey, kira bilangan asid. Lepas tu gunakan maklumat yang ada, kira jisim CuCl2. Barulah kita gunakan maklumat yang ada je. Antara yang selalu pelajar buatlah, dia terus sama dengan. Berapa kali dah bagi tahu kan. Jangan terus sama dengan. Apa tajuknya kat sini? Nak cari apa? Bilangan mol siapa? Bilangan mol couldn't find good name 77. Ada kelas macam pelik sangat ni. Ada nak masuk, takut ada mungkin betul kot kawan-kawan awak ni. Nama pelik sangat ni. Cikgu approve dulu. Tak ada sebar kat luar kan? Link. Ada kan? Ada. Siapakah gerangan yang sebab ada sekumpulan pelajar luar ni masuk. Tak ada pula. Tu. Siapa ni? Couldn't find good name ni. Kalau tak boleh cakap message ni sebab nanti cikgu nak hantar laporan kehadiran. Oh, Izzadin. Allah, nama cantik-cantik jadi couldn't find good name. Apalah. Izzadin Okay. Kali guna nama betul. Sebab ni nak hantar kehadiran. Okay. Selamat datang. Tepuk sikit. Jangan masuk Okay, kat mana kita tadi? Ini. Tajuk mesti ada. Bagilah cantik sikit pengiraan kan? Biasanya kalau ada pun macam ni je lah bilangan mol. Tak cantik lagi. Nak tulis apa? Bilangan mol siapa? HCl. HCl. Sebab apa? Sebab awak akan tak tertukar nanti. Yang kita cari bilangan mol yang kita tahu. Yang ada info. Ada maklumat dia. Kita ada V, kita ada M. Maka NV per 1000. M-nya adalah 0.1 lagi. 100. Dah tukar color pula dah. Per 1000. Dapat berapa bilangan mol? Patut guna biru. Berapa bilangan mol Nazran? 1.01 mol. 1.01? 0.01. Okay, mol. Yang penting ada perkataan apa? Mol. Sini 1 markah je. So hati-hatilah jangan tertinggal perkataan mol. Ni dah dapat 2 markah. 2, 3. Lagi 2. So yang keempat adalah ratio. Nisbah ratio ini dia yang keempat. P4 nisbah mol.
Yang tahu dengan yang kita nak tahu. Jangan awak pergi sentuh kuprum oksida, jangan sentuh H2O. Hanya ratiokan, kalau paling malas pun macam ni. Tengok-tengok ada dalam skema lah. Tapi kalau boleh elakkan lah. Macam ni. Ada juga. Kalau boleh bagi cantik lah sikit, kita gunakan kata mol kan. Sebab cikgu tak nanda je, cikgu tak nak komen lebih-lebih. Okay. 2 mol yang kita tahu HCl. Nisbah, ini nisbah. Sifir dia, mesti dalam 2, 1. 1 mol yang kita nak tahu tadi CuCl2. Ini yang nisbah dia. Umpamanya awak nak buat cordial kan. 1 bahagian cordial nak buat jus. 1 bahagian cordial 5 bahagian air. Maksudnya contoh awak guna penutup dia tu 1 cordial. Ini nisbah. Lepas tu ini kalau nak buat air 10 lah. 10 bahagian air. Maksudnya masukkan 1 cordial 10 air. Macam tu lah nisbah. Kalau 2 mol HCl 1 mol. Maka yang sebenar, kalau sini kita guna 3 cordial, jadi berapa air perlu Nazrat? Dan lain-lain. 3 cordial sini, yang sebenar, masa nak buat air untuk kelas, 30 bahagian air kan. Itu masuk nisbah. Ramai pelajar tak faham kenapa buat nisbah tu. Jadi ini yang nisbah, dia punya panduan. Mesti ikut 2-1. Yang sebenar mana? Yang sebenar ini. Jadi, kalau 0.01 mol HCl, sini 2, 1. 2 bahagi 2 dapat 1. Ini mesti dah bagi 2. Jadi dapat apa? 0.01 bahagi 2. 0.05 0.05 0.05 confuse pula. Betul itu. 0.005. Betul lah. Nazarah ni. Okey, betul inilah yang sebenar. Jadi sini berapa markah? 1 markah untuk ratio. Cuma saya tak pasti kalau yang bawah saja ataupun perlu dua-dua sekali. Tapi dinasihatkan buat dua-dua sekali lah. Ini dia punya panduan. Mesti 2-1. Ini yang sebenar. Bawah tu sebenar kan. Okey, jadi kita dah ada yang kita nak cari yang mana. Kita dah ada yang CuCl2. Maka kita kira lah dia nak apa GSIM kan. Maka GSIM CuCl2 kita ada bilangan mol. Jadi darab ke bahagi? Darab. Mol darab dengan GSIM molar. GSIM molar CuCl2 dia bagi berapa Cu? 135. 135 tambah dengan Cl2 71 kan. 135 mana Cl? Cl 35.5 kan. Mana tak letak ni Cl. Dia dah bagi siap-siap. Lagi mudah kerja kan. Dia dah bagi siap-siap. CuCl2 adalah 135. Tak payah dia kira benar-benar. 1.35 gram per. Okey, berapa? Mol dengan mol tinggal unit gram. Berapa? 0.675 gram. Itu dia. Sama skema. Alright. 1 markah untuk jawapan akhir dengan syarat unit tak tinggal. Tak ada unit, 0 markah untuk jawapan akhir. Jadi, diulang lagi sekali. Okey, 2 markah persamaan. Ni kenapa dapat 2 markah? Sebab yang perlu balance kan. Kalau yang tak perlu balance kan tu yang hanya 1 lah. Lepas tu bilangan mol yang tahu cari. Ratio 1 markah. Lepas tu jawapan akhir berunit 1 markah. So total 5 markah. Okey, ada soalan untuk pengiraan? Okey, jadi soalan pengiraan kimia dia sama saja. Bab apa pun macam ni lah. Persamaan, bilangan mol, ratio, kira apa yang dia nak. Itu saja. Okey, ada soalan untuk ni? Semua dapat ke yang ni? Ke tak sempat buat lagi? Dapat. Okey. So ingat yang unit-unit jangan lupa Okey, kita tengok soalan seterusnya garam. Okey, baru masuk garam Okey. Garam ni dia agak complicated sebab macam-macam kena hafal kan. Pepeja putih W
Macam soalan kita itu je. Ya ke? Ha? Sama Selangor itu Macam tak kot. Macam tak Okay, tak apa kita bincang lah. Kalau masuk hari tu pun mungkin dah lupa kan. Okay, kat sini ni kita tahu banyak benda yang awak kena hafal kan. Tapi biasa yang masuk ni lebih kurang macam ni. Ada yang special. Apa yang special kat sini? Kita tengok yang special yang mudah ni. Ni. Kalau tak silap yang kita cara hafal Zoro. Kuda putih. Zoro ini apa dia? Zoro ini adalah zinc oksida. Zinc oxide. Kuda putih menunjuk kepada kuning apabila panas, putih apabila sejuk. Okey, tak kisah cara awak hafal macam mana. So kat sini kita dah tahu dah pepejal Z itu, kita tak boleh tengok yang lain-lain lagi. Okey, sebab kita kena cari yang dia punya maklumat paling jelas. Paling jelas adalah pepejal Z yang berwarna kuning apabila panas. Dia panaskan kan. Pepejal putih tu mesti ada apa? Kalau ada zinc oxide kat sini, mestilah ada ion zinc. Zinc tu plus. Kita tinggal nak cari cation dia. Macam tu. So macam mana kita nak tahu cation dia? Kita tengok sini, bila masukkan asid nitrik, dia akan masukkan larutan tidak berwarna, gas dengan air. Okey, kat sini zinc, kat contohlah zinc X. Kita bagi zinc maksudnya 2 tu tak adalah. Okey, dia sesuatu logam X. Bertindak balas dengan asid. Kita dah jumpa banyak tadi, cuma tak ada lagi jumpa yang ada 3 bahan. Kita ingat balik, tindak balik asid. Asid dengan logam. Apa hasil dia kelas? Garam, air kan? Garam dan hidrogen. Cara hafal kalau boleh macam ni supaya mudah. Lepas tu kita ada asid tambah base atau alkali atau logam oksida. Garam dan apa? Air. Air. Kan mudah nak ingat turutan macam ni. H2, H2O. Yang ketiga sini yang sama dengan ini adalah asid tambah logam oksida. Sama garam dan air. Lepas tu kita ada asid dengan logam apa? Karbonat. Apa hasilnya? Garam. Air. Yang ni air dan Betul. karbonat. Karbon dioksida. Karbon dioksida. So nampak tak? Dia punya clue kenapa ada 3 ni. Nampak. 2, 3. Maksudnya logam, zinc X itu adalah zinc, karbonat. Kerana bertindak dengan asid, dia akan menghasilkan larutan tak berwarna, itu garam. Gas V adalah gas, karbon dioksida dan air. Okay. So ni sama. Ini pun sama. Zoro kuda putih. Ni satu ni. Okay. Tipenya gas V adalah CO2 lah. Okay. CO2. So dia tanya V karbon dioksida. Kena pasti. Maka kat sini, kalau dia tak suruh namakan, awak formula pun tak apa. CO2. Okay, W zinc karbonat. Y. Mana Y? Okay. Y adalah garam kan? Zinc karbonat. Betul lah. Zinc karbonat tambah asid nitrik. Jadi zinc nitrat. Apa tu? Swap je kan? Daripada karbonat dengan nitrik, dia ambil yang nitrat. Zinc nitrat. Okay. Dan Z adalah zinc oksida. Jadi nota garam tu nanti juga akan share lagi sekali dekat grup semua. Okay, mudah-mudahan membantulah. Jadi buat soalan trial lah untuk bab garam ni. Cuma yang ni lah
cikgu ada jumpa satu nota dekat grup non-DLP, cikgu dah share dah. Awak sempat tengok tak? Yang pasal anion, cation tu. Cuma dia tak berapa jelas dia punya tulisan. Nanti cikgu cuba buat balik lah untuk cara mudah mengingat ujian cation dan ujian anion. Banyak kan? Jadi untuk bab garam ni, dia yang yang carta macam ni mudah lagi. Yang agak mencabar soalan pecahan yang bawah-bawah ni dia menghafal. Jadi awak tak hafal cara test anion, cation, bermasalah lah dekat soalan yang seterusnya. Cuma hilang markah kat situ lah. Contoh tak ingat langsung kehadiran cation dalam anion dalam larutan Y. Ujian apa ni? Cation dalam larutan Y. Mana Y tadi? Y tadi kalau awak tak tahu apa, zin nitrat tadi kan? Zin nitrat. Dia nak cation, maka ion zin lah. Cation nitrat. Ion nitrat. Okey, iaitu ion nitrat. Jadi kena tengok ujian untuk nitrat. Jadi inilah skema dia. Okey, tuang bila prosedur pastikan ada angka-angka. Cuma yang cikgu ajar yang kelas non-DLP tu power of 5 kan. Adakah 5 kat sini diterima? Tengok 2 dengan 3, 2 dengan 5 tak ada beza sangat kan. Mungkin diterima. Okay. Yang perlu sikit-sikit kita guna sikit kan. Larutan Y 2 cm padu saja. Okay, lepas tu tambahkan larutan amonia. Okay, jadi ini skema dia sampai 6 markah jadi ini adalah yang menimbulkan cincin perang. Kenapa cincin perang? Kerana ini adalah tabur uji bila kita sengitkan kan, dia akan ada macam cincin kat situ. Warna perang. So ini awak tengok saja untuk ujian cation, ion, nitrat. Okay? Kita tak nak bincang ini sebab ini adalah tak nak bincang lama-lama sebab ini adalah menghafal. Cuma cikgu akan share kat grup besar lah. Okay? Nota tu kalau sempat cikgu buat balik nota untuk ujian cation dengan anion. Okay. Tadi set 2 macam trial kita ni. Kita tak sempat discuss ke itu. Okay, nak tengok yang mana pula sekejap Kita dah 9.16, kita ada 45 minit lagi. Pencitratan ini negeri mana? Awak buat sampai mana dah? Ke dah tak buat dah kat situ? Sampai Selangor tadi je. Betul tadi ngam-ngam. Okey. Yang lain-lain? Sekejap kita tengok. Sama juga. Sempat kita tengok. Cuba yang ni lah garam. Okey, kita tengok yang ni Okey, yang garam. Kita tengok pattern soalan garam. Okey. Menunjukkan macam P. Dia dah bagi clue dia garam karbonat. Bila garam karbonat ni mesti melibatkan gas apa kalau ada bila dipanaskan. Mesti ada gas karbon dioksida. Karbonat. Nampak? Gas up kan? Pekerja P putih dipanaskan jadi pekerja Q tadi Zoro kuda putih. Yang ni yang perang apabila panas dan kuning apabila sejuk tu adalah logam. Apa dia? Logam apa? Ia terurai soalan dia apabila pekerja P dipanaskan dengan kuat, dia terurai kepada pekerja Q. Jadi benda-benda macam ni yang special ni. Ada yang special kan? Tadi Zoro kuda putih. Yang perang bila panas dan kuning bila sejuk. Logam oksida apa? Siapa tahu? Kita dah tahu ini adalah garam karbonat. Tambam. Okay. Garam karbonat kan? So tak tahu ini. Okay. So sekarang perang bila panas ini adalah sifat special bagi plumbum oksida. So bila ada logam oksida terhasil dan ia adalah plumbum oksida, ini mesti plumbum. So nampak dah settle. Okay, so plumbum karbonat bila dipanaskan dia akan menghasilkan
plumbum oxide dan juga gas karbon. CO2. CO2. Okey, jadi yang special tadi kalau sini dia bagi tadi yang zinc apa tu? Kuning zinc kuda putih. Kuning panas kan? Kuning bila panas dan putih apabila sejuk. Sini adalah zinc oksida. Maka sini adalah zinc karbonat. Macam itulah. Soalan-soalan garam yang flow macam ni dia mudah sikit. Cuma kena hafal yang ni lah. Okay, dia punya pemerhatian. Ni perang bila panas. Tadi zol kuda putih ni perang panas kuning sejuk. Asid nitrik larutan T tidak berwarna. Ini adalah tindak balas plumbum oxide dengan asid nitrik. Okey, menghasilkan ini tindak balas apa ni? Penetralan kan? Garam, plumbum apa? Nitrate. Nitrat. Jadi hati-hati kat sini ada 2 dan juga ada karbon dioksida ke? Ada kan? Ini adalah penetralan juga Jadi nitrat 2. Jadi sini 2 Dia ada suruh buat persamaan ke? Tak ada. Okey, jadi jawapannya plumbum karbonat kita dah dapat tadi. Dia suruh kenal pasti kan? Identify saja, jadi guna nama boleh, guna formula boleh, tapi pastikan betul. Okey, sama macam plumbum 2 oksida. Kalau terbuat PbO2 je, jadi salah. Jadi bila nampak formula pastikan betul lah. Karbon dioksida. Jadi settle tadi kan? 3 markah. Pemberian Q dengan asid nitrik menghasilkan lautan T. Okey, nyatakan nama lautan T. T adalah plumbum 2 nitrat. Jadi jangan lupa plumbum itu ada apa tu panggil Roman ni. Lupa dalam kurungan tu huruf Roman tu. Ada istilah dia Jadi plumbum 2 nitrat. Lagi sekali soalan last kali dia akan tanya ujian cation dan anion dalam solution T. Maksudnya cation tadi nitrat kita dah jumpa tadi nitrat dan cation tertukar. Cation adalah plumbum. Okay, nitrat adalah, jadi ini kena rujuk kepada ujian anion dan ujian cation. Jadi ini sama macam Selangor set 1 tadi kan. Ujian untuk cation. Untuk anion. Okey, lepas tu untuk plumbum 2 plus jadi ini rujuk kepada ujian cation dan anion. Sama saja dalam buku Okey, kita tengok apa lagi yang ditanya. Sifat. Ini adalah kehadiran air